Alhamdulillahilladzi jama'a qulubana ala mahabbatihi wa wahada sufufana ala da'wati dinih wa alqa fina al-hubba wal ukhuwata bainana bi rahmatih. Wassalatu wassalam ala rasulil mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi surau, belum kenal lagi, belum, tak datang dari kampung. Seluruh jawatankuasa surau, imam yang bertugas malam ini dan Bilal, seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang Allah hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita. Yang masih lagi memberi kesihatan yang baik, memberi luang masa kepada kita untuk meluangkan masa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita mendengar, bukan setakat mendengar, juga untuk memahami, bukan setakat untuk memahami, tetapi juga untuk mendalami, bukan setakat untuk mendalami, tetapi juga untuk mengamali apa yang kita dengar, apa yang kita faham. Kerana inilah tujuan asal ilmu yang Allah SWT beri kepada kita untuk diamalkan, dan inilah apa yang kita sebut maksimum matlamat Allah SWT untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kerana ini merupakan titik perubahan diri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah diri seseorang sehinggalah mereka sendiri yang kena mula dulu melakukan perubahan diri mereka. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diberi kebaikan oleh Allah SWT, maka Allah akan membimbingnya faham satu demi satu, step by step, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang Allah hormati sekalian, sebagai sambungan kepada perbincangan yang kita bincangkan pada hari Ahad, tak silap hari Ahad yang lepas, dan hari ini insya-Allah sama-sama kita mendapat sedikit info, berkongsi maklumat untuk sama-sama kita renung balik, muhasabah balik. Bukan bermakna yang duduk depan ini terbaik, tidak, sama-sama. Sama-sama kita merenung balik perjalanan hidup kita supaya kita menjadi orang yang diberkati di dunia dan di akhirat. Seperti mana Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan dia telah menjadikan daku, iaitu Siti Maryam, diberkati di mana sahaja kita berada, di mana sahaja dia berada. Menjadikan daku seorang yang diberkati di mana sahaja dia berada. Maka saya menyeru dengan apa yang saya nyatakan pada hari Ahad lepas, supaya kita menjadi orang-orang yang dirindui, orang-orang yang dirasai kehadiran kita. Tak hadir, tak nampak, terasa rindu. Ini orang yang diberkati oleh Allah SWT, dah nampak keberkatannya yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Sebagai sambungan yang kita telah bincang keberkatan pada rezeki, kita telah panjang lebar menyebut perkara ini. Keberkatan pada umur juga kita telah bincangkan secara panjang lebar. Dan insya-Allah pada malam ini kita cuba
renung-renung kembali. Masih berbaki lagi 3 tajuk, iaitu keberkatan pada kehidupan berkeluarga, keberkatan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, iaitu negara macam mana yang diberkati, dan terakhir ialah keberkatan pada ilmu. Ini kupasan yang disebut oleh ulama untuk sama-sama kita memahami, supaya ruang lingkup yang nak diceritakan, nak dinyatakan pada malam ini dapat dirasai oleh kita, kerana ini menyentuh langsung kepada kehidupan kita yang sedang kita tercari-cari selama ini. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, keluarga yang diberkati, mari kita renung sekejap ayat Allah SWT. Kita renung sekejap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Beliau merujuknya kepada surah Ar-Rum ayat 21. Daripada ayat ini Allah SWT nak bawa kepada kita satu perkara yang cukup besar. Allah nyatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, menjadikan kehidupan memerlukan pasangan, terutamanya pasangan di kalangan manusia, apatah lagi yang kita sebut dalam konteks kita ini, untuk mencapai apa? Mencapai dua, iaitu mawaddah dan juga rahmat. Mawaddah tidak akan datang kalau tak disokong dengan musyawarah dan amanah. Ini yang menyokong kewujudan mawaddah itu, iaitu kasih sayang ini tidak datang, tidak disokong kalau sekiranya tidak disokong oleh musyawarah dan juga amanah. Kerana kehidupan ini, suami isteri ini tak lari daripada pelbagai masalah, seperti mana bahtera yang berada di lautan, terhempas ke sana, terhempas ke sini. Maka memerlukan kekuatan dalaman ini, kekuatan mawaddah. Objektif utama mawaddah, barulah datangnya rahmat, hasil daripada gabungan yang kita sebut tadi. Karena itulah Allah campur tangan dalam perkara ini, iaitu mawaddah dan rahmah datangnya daripada Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim. Jikalau kamu nafkahkan seluruh harta kamu untuk kamu taklif, kamu jinakkan hati-hati mereka, mustahil. Kamu tidak berjaya boleh menjinakkan hati-hati mereka, kerana yang menjinaknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kepada suami isteri, pasangan. Ini objektif mawaddatan warahmah, supaya manusia berfikir kaitan mawaddah dan rahmah ini adalah campur tangan secara langsung daripada Allah SWT. Apabila tidak menjiwainya, maka Allah SWT menarik balik mawaddatan warahmah. Maka pasangan suami isteri ini akan berantakan, akan menjadi pergeseran, perbalahan yang besar, kerana tidak ada lagi keberkatan. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, mari kita renung satu demi satu. Kenapa keluarga, pembinaan keluarga tak diberkati? Kita renung satu-satu.
Yang pertama ialah pemilihan calon isteri yang tidak menepati kehendak Allah. Kita tahu bahawa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tunkahul mar'ah li arba' limaliha wali nasabiha wali jamaliha walidiniha fazfar bizatid din taribat yadak. Dinikahkan perempuan ini karena 4 faktor. Ini terjemahan tepat. Dinikahkan perempuan ini kerana 4 sebab, kerana 4 faktor. Ada yang melihatnya harta. Ada yang melihatnya keturunan raja, keturunan datuk-datuk Tan Sri, keturunan Pehin, kalau Pehin. Ada melihatnya kerana cantik. Hadis Nabi ini nak menyatakan ini nafsu dulu, tanpa menggunakan akal. Ini dilihat oleh manusia. Ini dilihat dulu. Tetapi di bawah akhirnya walidiniha, bau pilihan akhir, din. Diletakkan agama di akhir dalam hadis ini. Lalu Nabi SAW menyatakan fazfar, menangkan yang mempunyai agama, karena dia akan memenangkan kamu. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, hadis bernombor 5090 dalam kitab An-Nikah, bab yang paling sesuai adalah pada agama. Ini rujukan. Karena itulah muslim-muslimat yang jadi tidak berkat dalam kehidupan kerana pilihan utama bukan agama. Dilihat pilihan-pilihan lain. Kalau itu menjadi pilihannya, maka dia akan merasai pilihannya itu. Kalau dia memilih agama, maka dia akan merasai kemenangan. Kita tidak mengatakan bahawa cantik kita tolak, tidak. Itu adalah bonus. Boleh cantik, bonus. Boleh yang berharta, itu bonus. Boleh yang mempunyai keturunan yang hebat-hebat, itu bonus. Tetapi bukanlah bonus itu boleh dibuat sebegitu saja, tetapi perlu digalang ganti dengan agama yang akan mencorakkan segala-galanya dengan kekuatan agama ini. Itu satu. Supaya kita merenung kenapa sesuatu keluarga yang dibina, sesuatu pasangan yang dibina berantakan akhirnya. Kerana ini pilihannya awak. Yang kedua, mendapat restu daripada kedua ibu bapa. Ini anak nak tekankan. Mendapat restu. Anak ingin mengupas sedikit, nak panjangkan sedikit. Sebab tajuk ini jarang sangat orang muda kita sekarang ni nak letak prioriti nombor 1. Selain daripada anak sebut tadi, nak letak nombor ni, nombor 1. Kenapa dia kata ini pilihan anak, ini pilihan I, ini pilihan saya. Ibu bapa tidak ada hak. Ingin anak tegaskan, muslimin dan muslimat, bahawa kriteria ini penting. Perkahwinan yang tidak direstui, mana-mana ibu bapa sering mengalami masalah. Perkara ini tidak boleh dipelekehkan. Tiada satu daripada mereka yang kita sebut tidak ada restu, daripada ibu bapa, maka tidak ada kebakatan dalam rumah tangga. Banyak kita dengar daripada sahabat-sahabat kita yang di jabatan agama yang menceritakan punca yang menjadi keretakan rumah tangga, perbalahan besar di kemudian hari kerana tidak mendapat restu daripada kedua ibu bapa. Ridallah fi ridal walidain
ridha Allah pada ridha kedua ibu bapa. Kan itu apabila kita menyebut bahawa perkahwinan yang dibina dengan restu ibu bapa bermakna mendapat keredaan Allah SWT. Rumah tangga yang diberkati, dilimpahi dengan kasih sayang, pasangan setia dan tidak curang, serta anak yang soleh. Ramai yang tidak perasan hikmah kerajaan daripada ibu bapa ini. Doa mereka biasanya makbul daripada Allah SWT. Karena itu, muslimin dan muslimat, ibu bapa memiliki hak pemilihan pasangan hidup anak-anak. Ini anak nak tekankan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud. Hadis bernombor 2085, Kitabun Nikah, bab berkenaan wali. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis ini ialah pernikahan adalah tidak sah tanpa izin wali. Hadis ini memperincikan maksud hadis yang disebut, mana-mana wanita yang bernikah tanpa izin walinya, maka pernikahan tersebut adalah batal. Baginda mengulangi 3 kali. Jika 2 hadis yang ana sebut sebelum ini merujuk kepada anak perempuan, maka 2 hadis yang selepas ini merujuk kepada anak lelaki. Di mana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memiliki seorang isteri yang sangat aku cintai. Akan tetapi Umar ibn Khattab, yakni ayahku, tidak menyukainya dan menyuruh aku menceraikannya. Namun aku enggan. Maka Umar membawa hal ini kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Nabi SAW menjawab kepada Abdullah ibnu Umar, ceraikan dia. Ini hadis sahih yang dikemukakan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Adab, bab berkenaan berbuat baik kepada ibu bapa, hadis nombor 5138. Dalam sebuah hadis yang lain, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki datang bertanya, sesungguhnya aku memiliki seorang isteri, akan tetapi ibu aku menyuruhku menceraikannya. Abu Darda menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ibu bapa adalah pintu syurga yang paling tengah. Terserah kepada kamu seorang anak sama ada untuk mensesiakan pintu itu atau memeliharanya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Al-Bir was Salah, bab berkenaan keutamaan mendapat redha ibu bapa. Jadi muslimin muslimat, 4 hadis anak kemukakan. Anak baca sebentar tadi. 1, 2, 3, 4 hadis. 2 kepada perempuan, 2 kepada lelaki. Apa kepuasan anak? Mari kita dengar. Sudut pertama ialah dia sudut keutamaan, di mana ia membuktikan betapa besarnya kedudukan dan peranan ibu bapa terhadap kita sebagai seorang anak, sehingga dia menyentuh persoalan pasangan hidup pun campur tangan daripada mereka. Besar, tidak besar. Memang ibu bapa tidak memaksa kita berkahwin dengan pasangan yang tidak kita sukai. Tetapi ingat, pada waktu yang sama kita juga tidak boleh memaksa ibu bapa menerima menantu yang tidak disukai mereka. Ringkasnya, anak dan ibu bapa tidak boleh saling memaksa dalam persoalan ini. Sebaliknya perlu sama-sama suka dan redha. Timbul persoalan, bukankah yang berkahwin itu ialah anak? Betul? Bukan bapa yang nak kahwin, bukan mak yang nak kahwin. Maka kenapa pula perlu mendapatkan keizinan
izin dan redha daripada kedua ibu bapa. Soalan ini anak jawab pada malam ini insya-Allah. Yang pertama, ibu bapa ialah orang yang dah ada pengalaman banyak, yang merasai asam garam kehidupan. Dah tengok depan mata dia banyak dah. 30 tahun, 40 tahun kehidupannya berumah tangga. Dah merasainya. Maka dia tidak mahu anaknya merasai seperti mana yang dia rasai. Dia tidak mahu berlaku seperti mana adik-beradik dia. Dia tidak mahu berlaku kepada jiran dia, mana-mana yang depan mata dia. Walaupun tidak berlaku pada dia. Jadi nak pastikan bahawa anak dia mendapat yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkahwinan bukan sesuatu yang melibatkan pasangan suami isteri saja, tetapi juga melibatkan keluarga daripada kedua pihak. Bermakna ibu bapa melihat, tengok keluarga sana, tengok sebelah sana, tengok sana. Sebab nak jadi besan. Dia nak sekufu. Dia nak seia dan sekata. Supaya tidak timbul benda yang agak sensitif di masa depan. Kerana dia nak memastikan bahawa anak dia yang akan berkahwin ini benar-benar berada di landasan yang betul. Kerana itu dia memastikan perkara ini perkara yang tepat supaya tidak berlaku pelbagai kerugian kedua-dua pihak yang menyebabkan berlakunya perbalahan besar. Yang ketiga, mendapatkan izin dan redha ibu bapa, termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ana sebut sebentar tadi, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah ataupun ridha ibu bapa dalam ridha Allah Subhanahu taala. Apa kait? Kenapa? Apabila redanya ibu bapa bermakna Allah redha. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Itu sudut pertama yang perlu dilihat. Sudut kedua ialah dia sudut hukum fiqh. Maka hadis-hadis tersebut perlu dibaca bersama hadis-hadis yang melarang ketaatan dan perkara maksiat. Sesungguhnya ketaatan tidak lain hanya dalam perkara makruf, iaitu kebaikan yang selari dengan syariat Islam. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam kitab Al-Ahkam, bab mendengar dan taat kepada pemerintah selagi mana ia bukan merupakan maksiat. Hadis bernombor 7145. Oleh itu, pemahaman dan pelaksanaan hadis-hadis tersebut kita boleh bagikan kepada 3 suasana. Suasana pertama, apabila bapa enggan menerima calon pilihan kita berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat. Contohnya, calon yang bukan beragama Islam dan dia memang tidak bercadang untuk memeluk Islam. Maka dalam kes ini, ibu bapa layak menegah anak-anaknya daripada berkahwin dengan calon tersebut dan kita wajib mematuhinya. Itu satu. Suasana kedua, apabila ibu bapa enggan menerima calon pilihan disebabkan alasan yang menyalahi syariat. Contohnya, apabila bapa enggan menerima calon isteri pilihan kita semata-mata kerana dia berpakaian menutup aurat. Mak kita ni terdedah sana, terdedah sini. Dia tak seronok mendapat menantu yang pakai tudung. Macam mana nak buat ni? Maka dalam kes ini, ibu bapa tidak sepatutnya menegah kita daripada calon tersebut. Sebab calon itu memenuhi ciri-ciri agama tadi. Bermakna, kalau dia tak reda, bukan kita kahwin lagi. Tidak. Kita memerlukan sedikit masa untuk meyakinkan kepada ibu bapa sehingga meyakini mereka sampai kita berdoa. Suasana ketiga, kita dan ibu bapa saling berselisih dengan masing-masing memiliki alasan yang harus di sisi syarak. 2 contoh anak bawa.
Pertama, anak tadi ingin berkahwin tapi masih menuntut, mana masih belajar. Jadi ibu bapa tidak membenarkan sehinggalah tamat pengajian dulu. Ada setengah kes gini. Satu. Yang kedua, calon lelaki pilihan ini tidak memiliki pekerjaan yang mampu menyara hidup. Ditangguh sekejap, pastikan pasangan ini ada pekerjaan tetap. Apa perlu dibuat? Dua contoh ini hendaklah kita berbincang dengan ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian yang di pertengahan. Contoh tengok belajar. Dia tak tahu mana duduk di Eropah ni dengan macam-macam cabaran yang berlaku depan mata boleh menyebabkan terlibat dengan zina. Maka perlu difahamkan kedudukan ini sehingga mereka yakin bahawa apa yang kita kemukakan ini benar. Kita dalam keadaan tertekan. Kerana kita tidak boleh fokus belajar kerana bearing sudah berputar pusing-pusing, bearingnya tak boleh tetap. Maka perlu diberi satu penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya kepada bapa. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Yang ini juga salah satu kebimbangan ibu bapa. Takut ambil anak dia lapar, kelaparan. Jadi memastikan perkara ini, jadi perlulah pasangan tadi memastikan bahawa dia mempunyai pekerjaan, dapatkan pekerjaan. Whatever pekerjaan dia, yang pasti dia ada sumber yang mantap untuk membiayai perkahwinan itu. Jadi untuk menutup perkara ini, ana ingin memberi peringatan dua perkara. Dan tajuk mendapat redha ibu bapa ini. Yang pertama ialah, peringatan pertama ialah banyak berlaku kes kahwin lagi dengan menggunakan wali tersendiri. Perlu diingatkan bahawa wali yang dimasukkan dalam dua hadis pertama yang anda baca tadi adalah ayah kepada pasangan perempuan tadi. Seorang anak perempuan tidak boleh memilih wali yang lain kecuali jika dia memiliki alasan yang dibenarkan syariat Allah. Seperti ayah sudah meninggal, jelas-jelas fasik. Maksud jelas-jelas fasik ini ialah benar-benar bapaknya seorang yang memang buat perbuatan yang dilarang oleh Allah, mabuk, berjudi, apalagi kita tengok mengamuk, marah, suka muka ahli keluarga, mana tengok teruk sangat. Tapi kalau ayah dia sekadar misal okok, solat mari sekali-sekala, surau ni tak nampak, pakai seluar pendek, fasik. Jangan cepat. Itu bukan ditakrifkan dalam fiqh. Fasik bukan kata dia seokok fasik. Dah. Seluar pendek, minta maaf. Bukan masuk fasik di situ. Bukan dalam kategori fasik yang dimasukkan dalam hadis disebut. Oleh kerana itu, yang ana sebut tadi, itu dibenarkan. Ataupun tidak siuman, yang gila, tak apa. Tetapi pernikahan tanpa keizinan wali, yakni seorang ayah kepada pasangan perempuan adalah tidak sah dan batal kepada kedua-dua pasangan. Banyak dalil-dalil yang kemukakan ini. Tak perlu anak ni semua benda yang sama. Cuma anak nak menyatakan bahawa mungkin kalangan kita ini ada rasa berat untuk menerima pendapat-pendapat yang dikemukakan tadi kerana telah sekian lama terselesa dengan pendapat mengatakan bahawa tidak boleh memaksa anak menerima calon pilihan sendiri. Ni orang sekarang ni. Orang sekarang ni bapa tak tahu apa. Ya. Sehingga meninggikan suara kepada ibu bapa. Pilihan dia ni, ini pilihan dia. Saat tiba sanggup berenang ke lautan api. Macam-macam nak guna. Macam-macam orang sekarang ni nak guna. Sebab dia tengah bercinta.
Orang yang tengah bercinta, cerita apa pun tak pakai dah. Orang tengah bercinta, bagi nasihat tak pakai dah. Dia nampak yang tu. Itu. Jadi memerlukan masa, di mana bagi anak yang sebegini perlu kita bagi take time supaya dia berfikir sejenak. Hendaklah kita wawarkan keredaan ibu bapa dan bagi contoh bagaimana pasangan-pasangan yang tidak mendapat keredaan ibu bapa begini hidupnya. Ini contoh nyata yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang kedua, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang wanita dinikahi kerana 4 sebab. Anak sebut dah tadi. Kerana hartanya, kerana keluarganya, kecantikan, agama. Maka pilihlah yang mempunyai agama, maka menangkanlah yang punya agama kerana dia akan memenangkan kamu. Ini juga kadang-kadang seorang anak membuat pilihan calonnya sendiri berdasarkan petunjuk hadis tersebut. Tetapi calon yang dipilih tadi tidak disetujui oleh ibu bapa, dengan anggapan bahawa mereka berada di pihak yang benar. Ibu bapa berada di pihak yang salah. Jadi perkara ini saya minta tolong. Ini kena duduk satu meja rundingan. Tolong. Sebab masalah kriteria calon, kenapa dia pilih, perlu dijelaskan kepada ibu bapa, supaya ibu bapa menerima hujah-hujahnya, bukannya hujah-hujah yang dibuat ataupun dilindungi. Perempuan ni begini, perempuan ni begini, oh semua ni perfect kepada ibu bapa. Dan beri masa beri bapa untuk melihat, untuk mengkaji, untuk check, double check, supaya tak terkena keturunan yang ada gila sikit. Itu mana orang perasan. Ada gila sikit. Ada tak berlaku ni? Ada. Tak perasan. Kadang-kadang dibawa calon ini nampak cantik suaranya. Oh, orang lelaki cair. Tetapi banyak kecacatannya. Sebab dia lelaki nak kahwin ni, dia bangun, dia siul. Dia biul. Dia tak boleh nak fikir secara matang. Maka perlu bimbingan daripada ibu bapa. Itu yang kedua yang anda sebut. Yang ketiga, orang nak kahwin ini perlu lakukan solat istikharah. Ini biasa kita dengar. Tetapi anda ingin mengingatkan, solat istikharah maksudnya memilih 2 benda. 2 calon. Ustaz, saya nak buat tu je. Memanglah kau tengok satu. Bukan istikharah. Kalau nak katakan istikharah, pastikan kalau satu calon pun, maknanya Allah tunjukkan calon ini boleh kekal dengan aku atau tidak. Boleh bawa bahagia dengan aku atau tidak. Pastikan. Kalau kita nak kekalkan seorang. Bukan tengok, oh Ustaz macam mana ni. Tak mimpi pun. Tak datang pun. Tak. Istikharah tidak mestinya datang dalam mimpi. Dia petunjuk Allah ni datang berbagai cara. Di antara yang paling cepat, perasaan kita tu. Rasa lain dia. Dia rasa seronok semacam tu. Firasat kita, gerak hati kita pun kita boleh baca. Perasaan yang tenang, tenteram. Selepas kita melaksanakan solat istikharah ni. Banyak kali, bukan sekali. Banyak kali. Ini bukan masalah kita nak kahwin saja, dalam pelbagai benda. Kita nak buka bisnes, kita nak buat apa-apa saja, kita tanya Allah. Bukan menjadi budaya kita sekarang ni. Ini nak kahwin baru istikharah. Semua benda kita nak tanya Allah. Kita nak buat apa saja, nak pindah rumah, nak beli rumah, nak tambah bini, kena tanya Allah. Bini ada dah, tambah lagi. Tanya Allah. Jangan tanya bini pertama. Tanya bini pertama sama kemat tak lagi. Tanya Allah. Kerana yang menyelesaikannya adalah Allah SWT.
Setelah kita merasakan, kita rasa tenang, naik istikharah, maka solat hajat. Solat hajat banyak kali. Untuk memastikan bahawa kita mendapat pasangan yang benar-benar cucuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilih di antara yang sekufu dan kekalkan sekufuan dalam perkahwinan. Bukan bermaksud anak sebut ini atap rumbia dengan atap apa? Satu lagi. Oh, dalam apa cerita drama tu. Rumbia dengan atap zin. Bukan masalah kahwin ni dengan kahwin kaya miskin, tidak. Ini yang kini anak sebut kini. Zaman dulu tak apalah. Tajuk yang sekufu tu kaya sama kaya, miskin sama miskin. Sekarang ni bukan menjadi isu besar, kaya miskin. Tetapi yang anak sebut yang jadi masalah kepada Jabatan Agama yang menyelesaikan kes ini yang tidak sekufu dari sudut pemikiran, dari sudut tahap pendidikan, dari sudut fahaman agama. Ini yang jadi perbalahan kemudian. Ataupun kedudukan dia dalam pentadbiran ataupun dalam kerjanya tinggi, isinya lebih tinggi. CEO syarikat, habis jadi CEO syarikat di rumah sekali. Terpaksalah suami jadi kuli. Itu juga perlu dilihat betul-betul. Bukan dalam maksud yang tidak boleh, tidak. Tetapi pastikan bahawa perkara ini sekufu supaya tidak timbul perkara-perkara yang lebih parah di hadapan. Kerana apa yang berlaku, ada yang kahwin 5-7 tahun cerai. Masuk sampai 10 tahun bercerai, 15 tahun bercerai. Besar. Kerana faktor-faktor yang sebegini. Seterusnya, muslimin dan muslimat, untuk memastikan berkat atau tidak berkat, kita cek lagi dari sudut mahar dan belanja kahwin. Ini anda nak tekan sikit. Ni orang kita ni beria-ria sangat bab ni. Sehingga kita melihat sampai maknanya pasangan lelaki tu sampai berhutang lah. Nak beria tadi. Tengok hadis Nabi SAW menyatakan, inna a'zaman nisa barakah asbahunna wujuhan wa aqallahunna mahran. Sesungguhnya wanita yang paling diberkati dan menjadi keutamaan adalah yang paling rendah mas kahwin. Paling rendah mas kahwin. Itu paling diberkati. Dalam hadis yang lain juga disebut, wanita yang paling banyak mendapat kurniaan Allah ialah wanita yang murah mas kahwinnya, yang senang nikahnya, dan baik budi pekertinya. Dan wanita yang tidak baik ialah wanita yang mahal mas kahwinnya, payah nikahnya, dan buruk budi pekertinya. Hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibn Hibban rahimahullah. Ana ingin menyentuh perkara ini sebab ana sebut tadi, ramai remaja-remaja kita yang terpaksa berhutang. Sebab nak memenuhi selain daripada mahar, belanja tu. Belanja hangus kita sebut. Hangus sungguh. Sampai 10 tahun tak selesai. Dengan hutang keretanya, hutang kalau rumah sewanya, semua benda terpaksa ditanggung oleh seseorang pengantin lelaki. Kerana itu, kita melihat bagaimana Nabi SAW menyebut perkara ini supaya kedua-dua pihak, belah lelaki dan perempuan, berbincang betul-betul. Sebab biar ada target nak berkat. Target nak berkat. Bukan bermaksud anak kalau kau kaya kena sederhana. Mana maksudnya kalau kau kaya pun, kalau dia mampu, kena sederhana. Bukan tunjuk-tunjuk tak. Bukan ditunjuk, 20,000, 30,000, 40,000. Ini hantaran 40,000 ni. Nak tunjuk orang. Ataupun dengan angka-angka yang boleh dimain-main. 11,100 RM11, 11 sen. Pada tahun 11 tahun 2011. Ya nak? Tengok.
Orang kita tidak penting bab berkat ini. Tak ambil peduli bab keberkatan ini. Nabi sebut perkara ini berkat, kenapa? Kerana jangka panjang. Ni berkat ni jangka panjang. Kepada anak cucu dia. Jangka panjang. Keberkatan Allah. Maka silap hari bulan. Kerana kes kita buat untuk menunjuk-nunjuk ni, maka menyebabkan Allah tidak memberkatinya. Tengok, lepas pada kahwin tak sampai 2 tahun, bercerai. Kenapa bercerai? Kita tidak tahu sebab. Tetapi yang clearnya adalah tidak berkat. Tidak berkat dalam kehidupan. Walaupun kita melihat fatwa, tidak salah untuk meletakkan nilai hantaran yang tinggi jika pasangan itu mampu. Tidak salah mengikut fatwa. Tapi jika tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan perbuatan itu, adalah haram hukumnya. Jadi kena jaga-jaga. Setakat keluarga sama-sama kaya ni, sama-sama dia. Nak letak berapa kemampuan masing-masing. Yang ni mampu, ni mampu. Tetapi janganlah diwar-warkan kepada orang awam bahawa menceritakan kemewahan hidup ni segala-galanya kepada orang awam, sehingga melecehkan mereka-mereka yang tidak mampu seperti anak-anak orang-orang ataupun anak dia jiran. Jangan sama sekali. Kerana itu bukan tujuan asal perkahwinan. Muslimin dan muslimat yang rahmati sekalian. Selain daripada itu juga selepas kahwin, apa dia? Walimah. Walimah yang diberkati. Anda pernah berkhutbah Jumaat di satu tempat menggunakan khutbah jaiz. Ini tajuk walimah yang diberkati. Bulan 11 itu ada kan satu khutbah, iaitu kita tahu bahawa walimah ni adalah majlis kenduri kahwin, kenduri kahwin. Macam sekarang ni cuti gini, ramailah orang buat walimah, kesana kemari. Jadi walimah ini sangat penting kerana ia berfungsi bagi melayakkan berlakunya, nak tolak berlakunya fitnah. Mana kahwin istihar, anaknya dah kahwin, semua orang tahu. Kalau couple kalau mana-mana, oh dah kahwin, clear. Masyarakat tak akan bercakap sebab sudah diistihar. I'lanu nikahakum bisyad. I'lankan, nikahkan dengan seekor kambing. Dah cerita ke orang, selesai. Tetapi ingat keberkatannya disebut oleh Nabi SAW melalui Anas bin Malik setelah melihat kesan-kesan warna kuning pada Abdurrahman bin Auf, lantas bertanya, apakah ini? Abdurrahman Auf menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, mahanya emas seberat sebiji tamar. Maka sabda Nabi SAW, semoga Allah memberkati engkau, buat kendurilah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hadis yang dikemukakan oleh muttafaqun alaih. Justru kerana itulah marilah kita memastikan bahawa majlis walimah mendapat keberkatan Allah SWT. Maka langkah-langkah yang perlu diambil seperti berikut. Pertama, hendaklah dipastikan pengisian acara majlis tidak mengandungi perkara-perkara maksiat. Pasangan pengantin tidak berlebihan dalam berhias. Elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Itu keberkatan kita nak. Satu. Yang kedua, majlis hendaklah dilangsungkan dalam keadaan sederhana, mengikut kemampuan, tidak bermewah-mewah sehingga berhutang dan berniat menunjuk-nunjuk sehingga melakukan pembaziran. Dua. Ketiga, jemputan tidaklah terpilih-pilih dan tetamu yang hadir hendaklah menjaga adab, tata susila dalam berpakaian, perbualan, juga ketika menjamu selera. Keempat, gunakanlah majlis walimah urus ini sebagai pemangkin dalam menjalin dan mengukuhkan persaudaraan dan silaturahim. Kelima, majlis walimah adalah merupakan ibadah, maka adalah mencari perkara-perkara mencacat dan menjelaskan keberkatannya. Kerana itulah muslim-muslimat, apabila ini dilaksanakan oleh kita, maka kita dah step by step keberkatan ini. Kita jaga satu demi satu, maka kita akan nampak keberkatannya.
di suatu masa nanti. Karena itulah apabila sudah berkahwin, maka hak masing-masing perlu dikeluarkan. Hak masing-masing. Hak pasangan lelaki, hak pasangan perempuan. Sebab tu anak menyebut dalam pepatah Inggeris menyebut giving is one of our needs. The need to give. Berilah kebaikan. Buatkan pasangan kita gembira dan rasa bahagia. Jadi kita ni bukan keluar ni, dah kita berikan segala-galanya. Sebab sama ni kita nak kahwin, kita nak buat apa sebenarnya? Kita nak curahkan segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ini kita curah kebaikan, maka akan terima hasilnya. What you give is what you get. Ingat, apa yang kita beri itu kita akan dapat. Ini yang akan memberkati kehidupan seseorang. Jadi what goes around comes around. Sama. Ini apa yang disebut. Jadi berkahwin bukan sekadar untuk menerima pasangan tersebut, tapi juga untuk memberi. Itu yang anak masukkan. Jadi tidak sempurna erti perkahwinan hanya menerima. Menjadi baik dan memberi kebaikan adalah sebahagian daripada erti perkahwinan. Jadi kita nak wujudkan baik dalam alam perkahwinan ini. Sebab kita memerlukan apa yang kita punya aset, bukan harta, iaitu kekuatan dalaman yang kita nak mengharunginya. Apa yang kita sebut bahtera yang begitu jauh dengan badai yang gelombang selama 30-40 tahun ini, macam-macam cubaan daripada Allah SWT. Sebab pahala kita berkahwin ini cukup besar di sisi Allah. Pahala kita berterusan daripada Allah SWT. Kerana pernikahan ini mengelak kita daripada melakukan maksiat, melakukan apa sahaja yang ditegak oleh Allah. Kerana faktor nafsu sudah ditunduk. Sudah ditunduk oleh Allah SWT. Kerana ini di antara yang menyebabkan orang terlibat zina terlibat ni, kan itu. Tetapi ingat, cabaran untuk menjadi orang yang pasangan-pasangan yang cukup bahagia ini juga cabaran cukup besar. Walaupun selesai dari sudut hak-haknya, tetapi hak perjuangan juga menjadi cabaran kepada hidupnya. Anda ingin bawa satu cerita yang berlaku pada tahun 50-an di Mesir, di zaman Jamal Abdul Nasir yang memerintah Mesir pada masa itu setelah merampas kuasa daripada Presiden Najib. Iaitu salah seorang daripada tokoh Ikhwan Muslimin yang masih hidup sampai sekarang, itu Syekh Ahmad Adil Kamal. Bukan nama Adil itu, nak Ahmad Kamal. Syekh Ahmad Adil Kamal. Dia menceritakan ketika tahun 50-an, umurnya 20 tahun. Satu pasangan yang cukup bahagia. Baru berkahwin, umur anaknya baru setahun. Pada masa itu penangkapan besar-besaran oleh Presiden Jamal Abdul Nasir terhadap mereka yang terlibat dengan perjuangan Islam untuk menegakkan agama Allah, menegakkan negara Islam di Mesir pada masa itu. Setelah kematian, kesyahidan Hasan al-Banna rahimahullah, dia didatangi oleh grup berpakaian kelawar, iaitu grup SB yang dilantik khas oleh Presiden Jamal Abdul Nasir. Di Mesir, bangunannya, siapa pernah pergi Mesir, iaitu bangunan 10 tingkat biasanya. Bukan macam kita taman-taman kita ni, rumah teres pula, bangunan tingkat. Macam kondo pak kita ni lah, bangunan-bangunan tinggi. Dia berada di tingkat 7. Datanglah
sekumpulan yang berpakaian apa yang kita sebut tadi, mengetuk pintu ni pukul 1 pagi. Wahai Adil, wahai Ahmad, nama dia Ahmad. Wahai Ahmad, kami nak jumpa sekejap je. Tolong ke bawah, kami tak ada. Masa tu dia berpakaian baju, kalau kita sebut baju pagoda lah. Walaupun tak sebut baju pagoda, baju t-shirt Kak Nun. Masa tu dia terlelap, penat, turun ke bawah. Bawa sampai ke tingkat 5. Habis turun sampai tingkat ke-5, turun dicekup oleh sekumpulan lain yang berpakaian kelawar yang lain. Terus dibawa ke dalam Black Maria, dibawa terus ke sempadan Mesir Libya, di penjara bawah tanah selama 20 tahun. Selama 20 tahun dia meringkuk dalam penjara yang begitu gelap. Cuba bayangkan muslim-muslimat, bagaimana pasangan ini berdepan dengan cabaran daripada Allah SWT, ujian yang begitu berat. Pada tahun 70-an, ketika mana Presiden Anwar Sadat naik sebagai presiden, beliau dibebaskan. Beliau dibebaskan, lalu wartawan bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana anda boleh bertahan selama 20 tahun dalam keadaan anda begitu sehat walafiat? Adakah anda tidak teringat kepada isteri dan juga anak anda, keluarga-keluarga anda yang anda tinggalkan begitu lama karena menegakkan perjuangan yang anda perjuangkan?" Lalu dia menyatakan kepada wartawan ini, "Apabila Islam berada di hadapanku, apabila hati dan akalku bersama Islam, apabila dia mengetahui bahawa aku mengetahui bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk diamalkan, diperjuangkan dan ditegakkan, maka aku yakin Allah sentiasa bersamaku. Dan kekuatan inilah membuatku menjadi kuat berdepan dengan segala cubaan dan dugaan yang menimpaku. Walaupun perasaanku terganggu dan tergugah dengan apa yang berlaku kepadaku, apa yang dah terjadi kepada isteriku, kepada anakku, kepada keluarga-keluargaku, aku hanya berserah diri kepada Allah. Allah lah sebaik-baik penolong kepada hamba-hamba-Nya." Ini jiwa orang yang benar-benar meletakkan Allah di hadapannya dalam kehidupannya. Walaupun Allah mengurniakan isteri yang solehah, anak yang soleh, ketika dibebaskan anaknya berumur 20 tahun. Dia menangis ketika menemui isterinya yang masih hidup dan anaknya umur 20 tahun. Dan itulah muslim-muslimat, ini Allah SWT kurniakan kepada mereka yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat sekejap apa yang berlaku kepada bekas Presiden Mesir Muhammad Mursi, seperti mana yang diceritakan oleh bekas isteri kepada Presiden Muhammad Mursi, menyatakan bahawa sewaktu dia menjadi presiden, di hari ini yang penuh dengan dugaan dan cabaran, setiap kali aku masuki biliknya, kata isterinya, aku tidak akan nampak wajahnya melainkan sujud salat menghadap Allah.
dan menangis berdoa kepada Allah akan keadaannya dan hal negaranya. Dan apabila beliau masuk ke bilik tidur, dia langsung tidak menampakkan kesedihan dan tangisannya tadi, seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Bayangkan bagaimana pasangan ini yang Allah kurniakan pasangan yang cukup bahagia. Anaknya 5 semuanya hafal Al-Quran. Cucu 3 orang hafal Al-Quran. Dia dan isterinya memang hafal Al-Quran. Tetapi cabaran Allah untuk meletakkan hamba Allah ini di syurga Allah nanti, bagaimana Allah pisahkan keluar masuk penjara, ini satu kau biasa dalam kehidupannya. Dan dipisahkan lagi, tidak tahu bila akan keluar daripada penjara Mesir, dipisahkan daripada isteri. Inilah cabaran muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, bahawa keberkatan hidup berkeluarga ini Allah akan dorongkan. Bukan sekadar Allah membimbing satu demi satu, step by step, tetapi Allah ingin meletakkan tahap demi tahap supaya kehidupan berkeluarga ini benar-benar di atas landasan yang betul, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan diberkati kehidupannya seperti mana apa yang berlaku pada Syekh Ahmad Adil Kamal yang hidup sampai sekarang. Kemudian pada masa itu Umar Talmisani menghantarnya ke Frankfurt dan Bonn untuk menyusun Al-Ikhwan Muslimin di Eropah. Dan Allah kurniakan segala keberkatannya. Walaupun 20 tahun dia diseksa dalam bilik gelap karena kesungguhannya bersama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah muslim-muslimat, marilah sama-sama kita menghayati perkara ini supaya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang benar-benar memperjuangkan agama Allah. Tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, menghabiskan Al-Quran, tetapi tututan Al-Quran itu bukan itu. 7 tututan Al-Quran yang perlu kita habiskan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, iaitu bukan saja baca, tetapi juga kita perlu memahami Al-Quran. Bukan saja memahami Al-Quran, tetapi perlu kita amalkan. Bukan saja kita amalkan, tetapi perlu kita menghafal Al-Quran. Bukan saja kita perlu hafal Al-Quran, kita perlu memperjuangkan Al-Quran. Bukan saja kita perlu memperjuangkan Al-Quran, tetapi perlu kita mempertahankan Al-Quran ini. Ke-6 dan ke-7 ini menjadi kewajipan kita untuk membentuk keluarga kita, diri kita dan seterusnya, insya-Allah, kepada masyarakat dan negara. Jadi insya-Allah kalau diberi peluang ke depan nanti, anda akan mengupas negara yang diberkati, insya-Allah, dan juga ilmu yang diberkati. Semoga pengisian ini memberi kesedaran kepada kita untuk sama-sama mendidik hati-hati kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Seperti biasa, jualan amal di luar sana untuk Rumah Care Berhad sebagai sumber pemasukan kami untuk makluman, Rumah Care Berhad ini kita wujudkan adalah untuk kita bawa masuk pelajar-pelajar Syria yang berada di sana. Ana seringkali beronak-alik ke Jordan, bukan kerana apa yang kita sebut bantuan kemanusiaan, tidak, kerana membawa masuk universiti ke dalam negara sebagai cawangan di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita mengambil ruang dan peluang untuk melihat keadaan yang berlaku di Syria
dan semua sedia maklum apa yang berlaku di Syria. Kita bukan hanya membawa duit ke sana, tidak. Itu sudah habis. Tajuk bawa duit ke sana, kita sendiri pun tidak galakkan. Kerana tidak ke mana sebenarnya. Betul pahalanya dapat dan sampai sasarannya. Tetapi kita memikirkan bahawa alangkah eloknya dalam keadaan 4 tahun pelajar Syria tidak belajar langsung nak masuk di Jordan tak dapat tempat kerana sistem berbeza, tidak dibenarkan. Apatah lagi ruang yang ada di Jordan tidak dibenarkan kerana mempunyai ruang yang sempit dengan 1.5 juta yang berada di kawasan Erbil sahaja. Mana begitu ramai. Kerana itu kita main peluang melalui Yasmin Charity. Anda ingin tunjuk sikit sebagai pembuktian kepada muslim-muslimat untuk sama-sama kita melihat perkara ini. Folder dah letak di mana? Anda dah sudah ni. Ataupun nak kali insya-Allah. Cuma anda nak beritahu bahawa pada masa Ramadan itu bersama dengan pihak Yasmin Charity kita ada MOU dan juga usaha sama untuk bawa masuk pelajar Syria. Kalau anda boleh tunjukkan ke depan ini pasal anda tak di folder tempatnya sebenarnya, mengambil masa untuk mencari, minta maaf banyak-banyak. Iaitu kita bawa masuk 9 orang pelajar Syria yang memiliki SPM Syria. Kita masuk sini untuk masuk belajar untuk foundation dulu, sebab dia orang bahasa kedua adalah bahasa bukan bahasa Inggeris tapi bahasa Perancis. Syria bahasa Perancis. Jadi mempelajari bahasa Inggeris dulu sebelum dimasukkan sama ada di tempat anak ataupun beberapa tempat yang ini. Dan kita memerlukan sokongan sedikit sebab belanja kemasukan dia orang ini dengan pasport, sebab dia orang tak ada kedutaan dia orang dah jam semua. Ini kerana negara sudah begitu. Jadi kos tiket ke Malaysia, kena beli tiket pergi balik, pakaian dan berbagai-bagai lagi yang kita perlukan. Dan penempatan insya-Allah kita dah tersedia dan bercadang untuk masuk awal Januari ini. Kita dah mewawarkan perkara ini untuk masuk 9 orang pelajar. Jadi insya-Allah kita minta sokongan daripada muslim-muslimat untuk sama-sama kita menyokong perkara ini supaya usaha kecil yang dibuat oleh Ummah Berat ini mendapat sokongan. Walaupun kecil 9 orang, tetapi kita nak buktikan bahawa kita bukan bawa duit orang ramai ke sana, tetapi orang ramai boleh melihat usaha kecil kita ini supaya terdetik dalam hati kita, walaupun kita mewah, kita dapat apa-apa saja, tetapi rakyat Syria Allah saja yang tahu bagaimana
hatta nak mengaji pun, nak belajar pun sudah ketinggalan 4 tahun. Jadi usaha ini insya-Allah kita minta sokongan. Itu satu. Yang kedua, ana lupa nak sebut ini daripada yang ana sebut tadi, iaitu makanan minda daripada jualan amal ini. Dan ana mendapat testimoni daripada beberapa individu-individu yang telefon yang ada sedikit berkongsi dengan kita bahawa kondak jus minda ini membantu meningkatkan prestasi dan kecergasan otak, membantu pemasaran lemah fikiran, lupa, letih, lambat dan payah memahami. Sebagai contoh, ada satu hamba Allah ini yang di Shah Alam ini, bukan di surau ni, tidak di Shah Alam, tanpa merujuk mana-mana tempat. Kalau nak tanya boleh kita beritahu. Dia kata dia setiap kali dia solat bersorangan, kalau 4 rakaat, biasa 3 atau 5. Kalau dia sembahyang seorang, itu biasa. Sebab tu dia perlu berjemaah. Jemaah tak apa lah. Main seorang apa belum. Tetapi selepas dia merasai 3 kotak, umur 40-an, dia beritahu mana, ini testimoni dia. Kita buktikan. Bukan kita cerita kosong, tidak. Maknanya ada kesan. Ada kesan dari sudut minda, dari sudut ingatan. Hatta maknanya menyebut bahawa ulama-ulama hadis tidak ada yang kita sebut nyanyuk. Istilah nyanyuk ada dalam hadis, tetapi bukan merujuk kepada tidak ingat. Maknanya mereka menjaga pemakanan. Sebab dalam isi kandungan ini, iaitu air, glukos, kurma, manna. Manna itu makanan ingatan Bani Israel sendiri guna ni. Zaitun, badam, delima, kismis, pegagah, ginkgo biloba. Semua orang tahu tu. Garam bukit dan perisa nanas yang banyak membantu dan mendapat perakuan daripada Kementerian Kesihatan juga IMP. InsyaAllah. Selain daripada itu juga akan ingin wawasan terakhir, iaitu kursus bahasa Arab selama 6 bulan di Jordan. Ini selepas anda berjaya 4 bulan baru ni kepada pelajar perubatan Malaysia di sana, sebab dia orang bahasa pengantarnya bahasa Inggeris. Di sini Inggeris, di sana Inggeris. Jadi tak nak masalah lah. Tetapi bahasa Arab out. Bahasa Arab out. Jadi untuk menampung perkara ini selama 4 bulan, mereka masuk kursus bahasa Arab di pusat bahasa yang kita wujudkan di Jordan bersama dengan beberapa profesor-profesor. Yang ini anda boleh tunjukkan. Ini ada beberapa profesor di sana yang di pusat bahasa di Irbil. Ini di antaranya. Ini pelajar yang kita bawa sebelum mereka memasuki universiti di sana. Yang ni University WISE, University the World Islamic Sciences and Education. Sebelum masuk ke universiti yang kita hantar, tidak melalui KBT, minta maaf, KBT tidak melalui KBT direct sebab kita ada hubungan dua hala di antara kita dengan universiti, jadi kita boleh direct. Ini pelajar mengikuti selama 4 bulan dan juga pelajar JAS kita kita selama 4 bulan lebih. Jadi keberkesanan ini nampak sebab kalau kita duduk di Malaysia, kita belajar bahasa Arab, kalau pelajar tu 30 tinggal 2 orang, kesian ke ustaz tu. Setiap kali belajar bahasa Arab tinggal 2 orang, tinggal tunggul. Kesian. Sebab bukan environment. Kita perlu environment. Jadi kita memperkenalkan, iaitu 5,000 wakil. 5,000 wakil bahasa Arab. Duduk dalam suasana Arab selama 6 bulan. Pertama, mereka yang ada asas Inggeris, grammar, maknanya basic dalam grammar Inggeris, cepat menguasai bahasa Arab.
Sebab apa ni? Dia nak replace je cara penggunaan dengan vocab yang diperkenalkan 5,000 selama 6 bulan. Iaitu sebagai contoh my friends, itu sebab kaedah biasa dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Arab kita nak tukar. Jadi friends my, itu cara guna dalam bahasa Arab. Tukar. Kita dah set, oh Inggeris macam ni, Arab gitu. Jadi cepat dengan vocab yang ada. Yang ini dah relatif lebih kepada pelajar JAS, Jordan University Science and Technology. Ini telah memberi kesan yang cepat penguasaan bahasa Arab. Itu satu. Yang kedua, seseorang tadi boleh membuka Al-Quran, tak perlu prakata. Hanya diberi petunjuk, apabila buka contoh Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalika tahu dah, kitab tahu dah, la tu tahu dah, raiba. Mai mana raiba ni? Nak tahu tu je. Tidak ada keraguan. Mai mana perkataan ni? Kita tahu bagaimana binaannya. Itu sahaja dia akan cerita. Hudan, mai mana ni? Petunjuk. Lil muttaqin kita dah tahu dah. Muttaqin. Jadi ini mempercepatkan kita apabila kita buka Quran, kita faham. Tapi memerlukan kepada tempoh yang panjang, 6 bulan. Itu dua. Yang ketiga, maknanya anda sebut tadi tu dengan latih tubi. Maknanya dia cukup percakapan, dibawa ke kedai-kedai, dilepaskan kita tu untuk bercakap. Perlu kepada environment. Dua. Yang ketiga ialah selama 6 bulan akan dibekalkan dengan seorang syekh yang beki sebutan Quran seorang tadi itu yang sebut Melayu tu. Jadi sebutan Arab. Kita baca Melayu. Sebutan Melayu, jadi sebutan Arab. Selama 6 bulan, 30 juzuk selesai. Keempat, mengambil peluang untuk lawatan seluruh Jordan free. Cuma tambah untuk masuk ke Baitul Maqdis. Peluang, ada visa masuk lebih mudah. Dalam masa sama, tanpa melalui kos ini, seseorang tu boleh pergi umrah, ambil peluang pergi umrah dengan visa melalui Jordan. Tetapi kalau nak pergi haji, dia kena duduk setahun. Jadi mustautin di sana. Kena belajar masuk pusat bahasa. Kalau nak cepat, kalau dia pergi, kalau daftar tabung haji, 2030 baru boleh pergi. Maknanya umur dia tak tahu lah bila dia boleh pergi. Tapi nak cepat, sebab anak cerita ni benda yang realistik. Benda yang berlaku, yang pernah anak buat. Jadi boleh cerita. Pernah anak, bukan melalui ejennya, tidak, bukan ejennya. Melalui mustautin, iaitu laluannya kedutaan ataupun konsulat Saudi yang meluluskan sebab kita pelajar di sana. Seperti mana pelajar yang pergi haji melalui Jordan. Boleh. Itu sesiapa yang berminat. Yang berminat, tolong bagi email untuk dapatkan keterangan lanjut. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, tempoh kita. Nak pergi, persilakan. Dialu-alukan untuk penjelasan, kita boleh cerita detail dalam email, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. Allahumma jama'na fi hadhihi al-jisada marhumah wa tafal min ba'di tafaqam maghfurah. Allahumma salli dinana allazi wa amrana وأصلنا الدنيا التي في معاشنا وأصلنا آخرتنا التي في معادنا واجعلنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعلنا الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.